Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali di Majlis Ilmu pada malam ni. InsyaAllah saya akan berceritakan tentang satu lagi kajian ataupun scientific discovery yang orang kadang-kadang macam sampai dah habis akal lah. Maksudnya orang dah pergi ke bulan, dah pergi ke merata dunia, suddenly dia balik kepada asalnya pada malam ni, iaitu tentang cerita yang datangnya daripada najis kita sendiri. So kita nak cerita tentang orang putih panggil fecal microbiota transplant, ataupun dalam bahasa ringkasnya FMT. Tulis kat situ FMT. Nanti you type kat Google, you pergi tengok FMT dah ada belum. Rupa-rupanya belum secara meluas, tetapi negara pertama yang telah meluluskan program ini ataupun cara ini. Sebab ni dia bawah medical lah, bukan boleh you pakai jolok-jolok aja masuk-masukkan najis je. Tak boleh. Dan cara you nak ambil najis ni dia memang satu kerja yang berat, bukan semudah title yang saya bagi cuma nak transplant. Transplant ni maksudnya ambil daripada donor, macam kita ambil darah daripada A kita bagi kepada B yang memerlukan. Jadi sekarang katakan A ada najis yang perlu kita, orang panggil apa, filter elok-elok dahulu. Maksudnya dia kena ada, tak salah saya sampai 100 lebih dia punya checklist tu, supaya najis ini tidak menjadi masalah kepada penerima. Maklum sajalah you akan masukkan najis yang telah diproses dan diambil bakteria-bakteria yang terpilih, bukan semua bakteria yang dipakai pun. Lepas tu surgeon ataupun dia punya apa orang panggil apa, gastroenterologist, pakar yang kena masukkan scope. Sama ada dia pakai melalui kolonoskopi. Siapa pernah buat kolonoskopi kat sini? Angkat tangan. Saya kira ramai ni yang ada GERD, yang ada masalah polip, yang ada masalah gastrik, ulcer, semua kan doktor dah buat. Atas endoskop, kat bawah kolonoskop. So selalunya dia pakai kolonoskop. You akan ditidurkan supaya you tidak meronta-ronta ataupun you rasa tak selesa ke apa. Dia masukkan, nanti di ujung sekali di bahagian kolon dia akan lepaskan najis yang telah dipilih ni daripada donor yang telah disaring sebaik mungkin. Saya ulang, perkataan saringan tu harus dibuat secara very scientific supaya tidak ada reaksi, tidak ada alergi, tidak ada kesan sampingan yang kadang-kadang takut orang panggil apa, allergic reaction yang sampai dapat shock pula nanti kan. Namun yang bagusnya cerita pada malam ni ialah FMT ni telah sampai peringkat yang selamat. Maksudnya kalau buat katakan 10 tu, kata kajian hampir 80 hingga 90% mendapat satu keselamatan, nombor 2 mendapat kesan yang positif. Faham tak kesan positif? Maksudnya penyakit yang selalu menggunakan cara ini ialah penyakit yang ada kaitan dengan usus lah juga kan. Dan selalunya kalau you pernah dengar orang ada masalah H. pylori kan, itu masalah yang sebelah atas tu, sebelah usus-usus kecil semua kan, bakteria tak pasal-pasal pergi duduk kat sana, itu dia panggil H. pylori punya masalah, yang sakit perut semua tu. Tetapi yang orang yang selalu ada masalah ni, dia lebih kepada masalah cirit yang tak boleh stop ataupun dia ada constipation pula, berselang-seli, macam GERD, macam IBS, irritable bowel syndrome. Tapi irritable bowel syndrome dia lebih pada ke atas, yang ni lebih pada kat bawah, dan disebabkan oleh beberapa bakteria yang jahat. Dan satu daripadanya dikenal pasti, selalunya orang-orang yang buat FMT ni, dia orang selalu sebut perkataan C. diff. You pun kalau dengar C. diff lain kali janganlah buat macam tak tahu pula. Saya dah ajar ni, Clostridium difficile, itu nama bakteria. Nama bakteria kan susah-susah semuanya. You tak payah ingat nama-nama bakteria ni, tapi you kena tahu ada satu daripada ribu bakteria kan dalam body kita ni yang kita berkawan. Bakteria, fungus, virus, yeast, semua tu harus
mencukupi dalam badan kita. So yang ni pula C. diff ni bukan mencukupi, melebihi. Jadi dia bermaharajalela sampaikan budak ni atau siapa yang kena ni penyakit ni, selalunya budak-budak muda dah mula kena ni. Tak semestinya you tua dah kena baru nak kena, tak. Dan bila dia kena, dia tak boleh berfungsi seperti biasa lagi dah. Kembung, apa orang panggil indigestion, apa lagi orang panggil letih, lesu, dan memang dia tak boleh bangun daripada katil kadang-kadang. Dan memang penyakit ni kenapa disebut-sebut disebabkan oleh C. diff ni ialah dia membawa maut. Jadi orang tahu kalau kena ni, kadang-kadang doktor kata you have about 6 months to go, 1 year to go, sebab keadaan dia orang tu menurun terus. Maklum sajalah, you bayangkan cirit tak berhenti-henti ni, macam mana nak stop dia? Bakteria ni pula tak, orang kata apa, tak makan tak dengar cakap. Dengan antibiotik biasa, dia tak peduli. Dia orang pakai vancomycin tu yang kuat-kuat pun tak jalan-jalan juga. Jadi dia orang dapati dengan transfer atau transplant, ambil daripada penderma najis yang terbaik yang telah terpilih masuk ke dalam badan kita, dan proses tu nanti bakteria yang baik itulah yang akan membantu orang kata apa, membiakkan balik supaya lebih banyak bakteria-bakteria yang baik yang boleh lawan dengan C. diff tadi. Faham? Okey, jadi masalahnya you boleh dapat sampai sakit, orang kata apa, rusuk ni sampai muntah lawyer tu biasa. Penyakit-penyakit usus yang jenis macam ni, orang yang macam ni selalunya najisnya akan bertukar wajah, dah tak macam biasa lagi dah. Warna pun kelang kabut, sekejap gelap, sekejap cerah, dan air kencing selalunya gelap. Okey, dan you akan dapat kulit you ni jadi bergatal habis, dan you punya sampai ke mata pun dah jadi kabur ataupun rabun. Dia kacau. You nak tahu kan, bakteria itu baru cerita C. diff. Selalunya bakteria-bakteria lain pun memainkan peranan yang penting. Kalau tak cukup kan, saya kata kalau dia tidak sampai boleh connection dengan kepala ataupun dengan otak, habis, siap. You nak tahu kan, bakteria dan virus semua ni kalau dikumpulkan sekali, ditimbang, dia sama berat dengan otak kita. You bayangkan berapa banyak kan, dia orang kata 100 trilion sel yang diperbuat daripada bakteria, virus semuanya ni, dibandingkan dengan sel dalam body kita. Untuk kita manusia cuma 40 trilion. So 40 dengan 100 banyak tak? Dia orang ada 60 trilion lebih lagi. Jadi kita kena hormat dia orang. Zaman-zaman dulu kita tak peduli bakteria ni, kita takut dan sebagainya kan, betul tak? Sekarang kita tak perlu takut, kita kena berkawan, cuma kita kena tahu jenis apa. So kalau nak bagi jenis-jenis yang baik, ada beberapa step. Nombor 1, tidak lain tidak bukan, sebelum you masuk bakteria ke nak bubuh benda yang elok, probiotik, prebiotik semua ni, you kena detox dulu. Maklum sajalah, tak detox body kita, selalu saya kata macam nak masuk rumah. Kalau rumah tu berterabur, bersepah, ingat you nak masuk pun malas. Kalau office tu, toilet pun apa orang panggil, berlengah, orang utara kata, tahu tak, dia kotor, dia basah, kita nak pijak pun tak boleh. Faham? Tak faham? Kalau kita pergi, tak usah banyak, surau pun cukup. Kalau kapet tu dah mula masam, you faham tak? Jadi kita kena detox dulu, maksudnya kena cleansing. Jadi itu satu cara. Nombor 2, you kena pilih makanan-makanan yang berbentuk daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nasib baiklah D&D diet, itulah dia punya dasarnya. Dan bukan takat sayuran dan buah-buahan saja, dia mestilah diverse. Diverse tu dia mesti ataupun pelbagai. Sebab bakteria tak semuanya suka makan katakan gobes saja. Ada bakteria yang suka nak makan buah tin ke, nak makan buah jambu lah pula kan. Ataupun setengah orang ni bakteria ni nak sukakan garlic, ataupun yang jahat-jahat tu boleh dibunuh dengan garlic. So kita kena letak halia kan, herba-herba. Kadang-kadang ada yang nak makan benda yang lembik-lembik macam papaya, ada yang nak makan berserat. Jadi bakteria ni pun macam manusia juga, dia banyak songeh dia. Faham tak? Jadi kalau you cuma makan hari-hari nenas saja tak cukup juga, walaupun berserat. Faham? Walaupun dia ada pepin. What about apple? What about ada lagi katakan beetroot, macam-macam. Sebab kita perlukan bakteria ni
senang lenang, supaya dia yang menjaminkan otak kita dalam keadaan tenteram. Semua dah tahu kan, dia yang mengeluarkan hormon-hormon bagi happy, macam serotonin, dopamin, GABA, semua tu. You tak ingat nama tak apa, tapi kalau you dah sedih, kemurungan, cek perut you memang ada benda yang tak kena. Okey. Kalau otak tak betul pun, selalu stres pun, perut pun meragam juga. Itu yang jadi kadang-kadang cirit-birit dan sebagainya, betul tak? Kembung dapat IBS tu selalunya otak dah tak betul kat atas. So dia ada connection. So jangan main dengan usus dan bakteria yang ada dalam, yang menjadi tetamu resmi kita. Sama juga dengan dia jaga bahagian liver kita, dia jaga bahagian usus yang ada leaky gut kan. Yang bocor-bocor tu boleh sampai rosak kita punya buah pinggang pun. Pasal apa? Bakteria tu dah malas nak jadi polis, nak jadi gut pula. Dia pun kadang-kadang dia lawan balik. Itu yang jadi autoimmune pula. Bakteria ni boleh jadi lawan tokek. So macam-macam lah, penyakit kulit lah, penyakit psoriasis lah, pernah dengar tak? Penyakit thyroid ni semua bakteria punya kerja ni. Kita duk fikirkan tak ada kaitan. Semua daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada kaitan dengan bakteria. So sebab tu kita kena, kalau boleh kita tambah sikit. Sebab tu orang sekarang dah makan probiotik, prebiotik. Dia pergi beli yang dah ada berapa bilion. Orang panggil apa? Koloni. Yang bila masuk, dia boleh multiply setiap 30 jam. Saya ulang, setiap 30 jam dia multiply sekali ganda. Dia tak tunggu 30 hari. Dahsyat bakteria. Kalau kita ambil yang tak matilah, bakteria yang masih hidup. Sebab tu kalau you ambil apa pun, jangan ambil dengan air panas. Saya ulang, jangan ambil dengan air panas. Kalau ada, dia kata ada prebiotik atau probiotik, terutama sekali probiotik lah. Sebab probiotik tu bakteria yang dah boleh hidup semua dan boleh multiply. Tapi prebiotik maksudnya makanan dia. So makanan dia yang saya kata tadi, yang penuh dengan serat, mesti kena dengan yang kalau boleh yang fermented, yang telah diperam atau jadi ragi semua tu. Okay, very good. Alright, lepas tu kita tak lupa kepada fiber pun. Serat ada dua jenis, satu yang soluble, satu yang insoluble. Kena dua-dua sekali pula, tak boleh sebelah saja. Nanti bakteria ni saja happy, bakteria tu pula tak happy. Kadang-kadang sebab tu bakteria ni saja orang boleh buat PhD berkali-kali, tak habis-habis belajar tentang bakteria. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Semua yang plant-based, insyaAllah selamat. Sehingga kan kalau liver adalah antara organ yang paling penting untuk kita bersihkan rumah kita, untuk detox, faham? So kita detox, selalunya kita pakai yang penting. Kalau liver tu macam milk thistle lah, nama yang terkenal. Dah banyak kajian dibuat, milk thistle bagus untuk liver. Dan ujung-ujungnya jangan lupa kepada vitamin dan mineral. Rupa-rupanya vitamin minerals ni boleh membantu bakteria kita, satu membiak, tetapi membantu mereka jadi kuat, sebab mereka juga mengeluarkan hormon-hormon, enzim-enzim kan, saya kata tadi, seperti hormon termasuklah untuk kita tenangkan diri. Ada lagi yang macam insulin kan, dia orang boleh keluarkan insulin, bakteria ni. Sebab tu kita kalau tak cukup bakteria, insulin pun tak cukup, nak harap pada pankreas saja. Memang tak tahu ni. Bakteria boleh mengeluarkan insulin. Bakteria boleh mengeluarkan hormon-hormon lain lagi yang kebanyakannya orang tak tahu. Jadi dia memang best lah. Dan orang tak tahu vitamin B tu, kalau kita tak cukup je, kita ambil seharian, pun bakteria akan mengamuk nanti. Okay. So vitamin C lagi. Lepas tu satu perkataan terakhir malam ni you kena belajar ialah namanya polyphenols. Polyphenols tu maksudnya bahan orang kata apa, aktif daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Termasuklah, jangan lupa kepada seeds, nuts, lentils, legumes. Pernah dengar kan? So jangan segan-segan lah nak ambil kacang pendek ke kacang panjang kan. Banyak kali saya buat yang simple-simple, murah-murah tu. Semua ni bagus untuk bakteria. Baik,
Kalau you pernah dengar pilihan seperti berries, kalau dapat peluang, kalau ada orang nak belanja you beli berries atau nak bagi you berries, ambil cepat-cepat. Berries one of the best untuk kita tak payahlah nak ganti sampai nak kena ambil najis daripada orang lain pula nanti. So sebelum kita kena ambil FMT tu, nak buat transplant najis tu, kalau boleh tak payah. Sebab memang kita kalau boleh kita nak cara lain dahulu. Ini mungkin kalau dah tak ada jalan lain, dah habis modal kita, dah semua cuba, baru boleh kot buat FMT. Maklumlah najis kan. Sebelumnya kita kena ambil banyak contoh macam Arabic gum, macam fiber-fiber daripada aloe vera, pernah dengar beetroot kan. Oat pernah dengar kan. Apple fibers, papaya dan kita masuk probiotik tu terus. Kita pilih. Sekarang dah ada pilihan-pilihan, nak lactobacillus ke, nak bifidobacteria ke, nama-nama ni pun you tak payah ingat, tetapi dah ada pilihan. Kita boleh beli beberapa bilion macam-macam. Kalau kita tu bela kucing dan sebagainya kan, tapi dalam perut, dalam usus kita bela bakteria. Kita boleh beli benda ni, kita masukkan pilihan yang terbaik. Dan kalau boleh makanan yang pelbagai tadi dah ada kat Japan, kat Korea, terutama sekali kat France, mereka kan dah advance tentang pilihan makanan-makanan yang di choose very well. Cuma sebahagian saya nampak tu dia yang tak jumpa macam moringa dia orang tak jumpa, dan terlambat sikit agaknya. Macam kes-kes kalau kita tu kat Malaysia ni ada daun salam tu tak, daun serai, boleh kita buat sendiri, daun pandan, kalau ambil daun sirsa, durian Belanda, semua tu boleh, bagus ya. Tapi dia orang pun dah ada bawang, dia orang dah percaya kepada bawang putih, yang of course asparagus, brokoli kan, dia orang green cabbage dia orang suka, gubis, green tea, papaya, grapefruit. So dia orang masukkan cucumber, timun, strawberry, apple, olive, apricot, cherry, semua tu dia patent pula tu. Bila dia dah pandai tarik dia punya zat tu, sebab dia bubuh sikit je, tapi zat tu yang mahal, namanya Oxinia ni dah patent lah kat France. Dan saya kata apa tadi, untuk liver jangan lupa pada make thistle, dan ada satu lagi nama biotin. Cukup. So secara tak langsung kita betul-betul kena berhati-hati, sebab zaman sekarang banyak sangat pula bahan-bahan yang toksik, seperti pernah dengar bisphenol A dalam makanan kita, PCBs, ini semua toksik sangat-sangat lah. Memang racun yang cukup kuat. Plastik dalam laut semua tu heavy metal lagi kan, logam-logam berat. So yang penting ialah detox dulu, dan you kena masukkan balik makanan-makanan bersesuaian untuk jaga apa? Jaga bakteria, supaya kita tak payah ganti pakai orang lain punya najis nak masuk dalam badan kita kan, paning kepala tu. So saudara-saudara sekalian, kebetulan saya akan lancarkan satu yang menggantikan fiber up, sebab yang tu cuma fiber, saya dapati saya kena masuk bakteria. 20 bilion yang saya masukkan dalam tu, kita masukkan bakteria, jadi probiotik, prebiotik, kita masukkan Oxinia tadi sekali, jadi dia berbentuk dalam, kalau boleh saya tunjuk pada anda, boleh tak? Namanya bioserat. Terbalik bioserat ni saya buat khas untuk bakteria, untuk saya detox dan untuk masukkan balik bakteria. Dan dia senang aja, you ambil gelas secara macam tu, dan tuang ni, nampak dia warna pink. Strawberry ni, kita masuk strawberry dalam ni. Lepas tu you kacau, air jangan panas sebab ada bakteria dalam ni. 20 bilion cukup kalau you ambil sehari, sebelum makan pagi sekali, sebelum makan malam sekali, dah. Tapi rasanya memang enak, budak-budak pun boleh. Bismillah. Kalau you bubuk ais lagi sedap, cukup sedap. Saya nak garanti tu taklah, sebab lain rasa kan orang kan. Tapi insyaAllah kita buat tu, kita dah test the market.
khas untuk meningkatkan bakteria you dan juga untuk detoxkan kita punya GIT, gastrointestinal tract. Jadi bagi mereka yang selalu ada constipation, ada apa, sembelit ataupun tidak hadam makanan, ataupun masalah cerit-birit, ataupun kembung, selalu letih, kulit dah mula gatal-gatal, ada IBS, ada GERD, ada gastrik, memang kita boleh bantu. Perkataannya bantu, dia bukan ubat, dia sebagai bakteria yang amat you perlukan. So, yang penting saya nak make sure you faham kenapa you perlukan jaga bakteria dalam perut you. Boleh? Okay, good. So apa saya kata tadi, dunia kita bahagia, akhirat syurga. Semoga kita boleh senyum sokmo dan let go, feel good all the time. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.